Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Apa khabar? Gambar Zikri yang muncul dulu. Kemudian diikuti dengan gambar apa khabar Syah Arifin. Gambar yang ada tu Rubidin, Ibrahim Cik Muda, Adiwara Angkasa, Assalamualaikum dari Pasir Gudang, Sudirman Omar, Assalamualaikum, Rubidin, McHill, Rozali Saleh, Muhammad Azhar, Zik is watching, Mustafa Ilyas, Zik is Zikri lah. Mustafa Ilyas, Mat Ali Arifin, ya, Waalaikumsalam Zik, Rabang Tebing, apa khabar? Nizam Cipa, Nazli Nas, apa khabar Nas? Syusulai Yusuf Yub, Rusinin Korengot dari Sabah, ya, Saudara Mak Azhar, Syah Nizam, Benjamin Zulkarnain, Jamaluddin Saming, Ad-Dari Deli, ya, Abdul Talib, apa khabar Saudara Talib? Saudara Arif Issa, Saudara Benjamin Zulkarnain, Razif Ringo, apa khabar Saudara Razif? Nurmala Abdul Rahman, khabar puan? Rozali Saleh, Perjuangan Muafakat Nasional, ya. Saudara Man Azmi, apa khabar Kota Baru? Syahrudin Salim, Yayasan Nuris Nurzuan, Hamidah Maksum, apa khabar Saudara Puan Hamidah? Sharing, ya, terima kasih. Selamat Sabirin, Nazim Yusuf, Hafizi, Abdul Talib, Alza. Macam kita Alza, Aliza, ya Aliza, Syahizan, Nenek Porak, Raniza, Syaf Offspring, betul. Misra Ahmad, Susila Yub, Farid Muhammad, Arime, Elias, Suami Musa. Saya malam ni temani oleh cucu saya. Dia dengar suara kadang-kadang pelik saja, jangan marah, ya. Saudara Haji Ridwan Hassan, Saudara Wabi Amir, apa khabar? Saudara Haji Azhar, Saudara Sulaiman Hassan, apa khabar kau? 9 tu, hujan ke? Bodoh lah cuacanya. Saudara Radin, Saudara Selamat, Taram Shah Saleh, apa khabar Taram Shah? Taram Shah, berikan salam pun untuk semua. Baik saudara, saya yang mana tak sempat saya sebut satu persatu namanya, saya janji saya malam ni tetap saya akan lihat satu persatu. Syahami Musa, Syamsul, Saudara Hasan Arifin, Saudara Raja Kamal, Raja Baizan, Nazil Hashim, Pak Nazil, Gajah Pantun kita Khalid. Okey, laporan COVID. Hari ini keadaannya tidak begitu menyenangkan kita, ya, sebab kesnya bertambah hari ini. Meningkat balik, lebih tinggi daripada 2 hari lepas. Iaitu hari ini 1,290 warga negara kita yang dijangkiti oleh wabak virus corona, dengan 4 kematian. Jadi artinya jumlah kematian mencangkau angka 326 dan jumlah keseluruhan yang dijangkiti oleh virus corona adalah 51,680. Saudara, kemudian di Sabah pun meningkat. Warga Sabah berhati-hati dan sentiasalah menjaga jarakan penjarakan sosial. Saya khawatir sebab Sabah tiba-tiba elok dia dah menurun lah tu. 381, 288, 499, semalam 387, hari ini mendadak 660. Betul juga di Labuan. Di Labuan berterusan. Daripada 1 naik 13, hari ini naik 15. Di Sabah saja sudah 24,929. Di Sarawak naik juga. Daripada semalam 3 naik 8. Di Kedah ada pengurangan. Semalam 11, hari ini 7. Di Penang juga kurang, cik. Bagus, alhamdulillah. Ya, daripada 16, hari ini 8. Cuma di Perak yuk, mikema apa hanya dah kaban tebik ni yuk. Dah 996. Dulu semalam 16. Hari ini 48 orang. Selangor juga menggetarkan jiwa saya sebab semalam 141. Hari ini mendadak naik di Selangor dalam 407 warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Kuala Lumpur, semalam 31, hari ini 72. Cuma syukurlah di Putrajaya hari ini sifar, kosong. Negeri Sembilan semalam 31, hari ini naik satu lagi 32.
di Melaka semalam 4, hari ini 1. Saudara Rosli, di Johor semalam 3, hari ini naik 15. Dan saya cukup seronok melihat Pahang mengekalkan rentaknya, bahawa Pahang kekal sifat virus corona. Begitu juga di Terengganu, semalam tak ada, hari ini pun tiada. Cuma di Kelantan semalam 3, hari ini naik 17. Perlis, tahniah warga Perlis, mangga harum manis, semalam tiada, jadi ertinya cuma sekali, ada 2 hari saja yang ada jangkitan, lainnya tidak ada selama 7 minggu. Kekalkanlah. Ya, jadi ini adalah pencerahan saya tentang virus corona, kerana kesan daripada virus corona macam di Amerika. Semalam CNN melaporkan sejumlah 13 juta, bukan seorang, 13 juta warga Amerika terjebak dalam ketidakketentuan arah hidup mereka bila bantuan kerajaan kepada rakyatnya yang hilang pekerjaan kesan daripada serangan pandemik virus corona yang melumpuhkan ekonomi negara tersebut dijangka berakhir Disember mendatang. Jadi dengan suasana bertambahnya lagi pesakit virus corona ini di Amerika saya sudah berjumlah 11.400.796 dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan sudah 13 juta dengan kematian 249,000. Sebab itu kita sewajarnya berhati-hati dan sentiasa menjaga kita punya kebersihan, berusahalah untuk kita mengekang, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan virus corona yang berbahaya ini. Ya, Saudara Manggano, Hasaman Nur, Azlan Yusof, Rahbang Tebin, Raban Tebin. Dia bukan Rahbang sebenarnya, orang Perak kata Raban Tebin. Ucapan Presiden umpama menarik. Ya, sama Presiden UMNO sekejap lagi kita akan ulas. Saudara Mahmud Abu Bakar, Saudara Syed Awang. Cuma saya nak beritahu bahawa teman-teman kita di Terengganu, walaupun di Terengganu sudah ketiadaan jangkitan, tetapi kekhawatiran sebab semalam ada laporan bahawa kesan daripada hujan lebat 2 hari berturut-turut menyebabkan kawasan-kawasan rendah seperti di Stiu dinaiki air. 51 mangsa telah pun dipindahkan. Jadi kawasan-kawasan di Stiu, juga di Pipi Surau, Kampung Bukit Nyo, di Pelum, 7 orang satu keluarga telah dipindahkan. Terdapat juga satu kes wanita sedang mengandung yang mahu melahirkan bayinya juga sudah tidak dapat, cuma terpaksa diselamatkan oleh pegawai daripada Pertahanan Awam daripada daerah Stiu. Alhamdulillah, semoga puan tersebut dapat melahirkan bayinya dengan baik. Itu tentang banjir. Dan di kawasan lain juga pun saya difahamkan air sudah naik. Jadi kawasan Kemaman, di Hulu Terengganu, air dah naik. Semalam Stiu merekodkan 21.67 meter. Di Hulu Terengganu, di Kelemong 20.43 meter. Dan di Sungai Tabak, di Kemaman 21.79 meter. Berhati-hati saudara, bila lempahan air ini akan mengakibatkan banjir. Okey saudara, itulah laporan saya tentang keadaan mana-mana yang ada kawasan banjir itu. Jangan bizinkan, biarkan anak-anak kita bermain di tempat-tempat air itu. Elakkan bahaya. Sebab kesan daripada wabak virus corona ini juga sebanyak semalam dilaporkan 266 warga bangsa kita ni yang telah pun terjebak dengan krisis ekonomi, mengambil tindakan nekat membunuh diri, antaranya kerana tak ada boleh nak bayar hutang dan sebagainya. Jadi siapa cakap dia sakit hati dengan live Anwar Musa, rasa sakit hati, biarlah kah. Dia dah jadi menteri, begitulah cakap orang menteri. Macam mana sekejap lagi saya akan ulas satu persatu. Baik saudara, bagaimanapun kita berpegang kepada anjuran ataupun saranan baginda Rasulullah SAW. Jadi baginda mengingatkan kita keutamaan sifat tenang. Kerana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya beliau telah bertolak bersama-sama Nabi Muhammad SAW pada hari Arafah. Kemudian Nabi SAW mendengar dari arah belakang baginda suara yang keras dan bentakkan pukulan unta. Ini hadis telah saya baca, tapi kita ulang lagi, iaitu bahawa baginda Rasulullah melarang
melarang mereka supaya jangan gopoh, jadi bertenang. Kerana kata baginda, wahai manusia, hendaklah kamu bertenang, kerana sesungguhnya kebaikan bukan diperolehi dengan tergesa-gesa. Jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa, apa-apa pun kita bertenang. Walaupun Susah Agung Barisan Nasional bercakap begitu, kita tenang dulu, kita tengok dulu. Ada masanya, ya. Untuk itu kita pastikan negara rahmah, ummah sejahtera. Itu unjuran daripada pencerahan tentang nasihat bagi Rasulullah SAW. Saudara, dua perkara. Sekarang ni masuk interval. Jangan lupa, iaitu tentang e-commerce. Dalam e-commerce ni saya katakan, saya nak beri peluang pada teman-teman semua. Kalau nak berniaga, silalah iklankan perniagaan saudara. Saya insya-Allah saya akan cuba baca satu persatu. Kerana bagi saya dalam keadaan sekarang ni eloklah kita berniaga. Kerana baginda Rasulullah SAW berkata bahawa daripada 10 pendapatan, 9 adalah daripada perniagaan. Jadi berusahakanlah, ya. Ya Nazina Halim, Mat Fazul Zaman, Farid Hafiz, berniaga, kita berniaga. Mari kita berniaga dan saya mewujudkan e-commerce, ya. Tentulah kalau saya pertama sekali saya wawarkan tentang dendeng manis Siti Farehah, iaitu dendeng. Kalau saya nak order, boleh hubungi 017 711 4300, iaitu 017 711 4300. Nak jadi ejen pun boleh, tak ada masalah. Kemudian jangan lupa hubungi Azhar. Mungkin semalam saya tersebut salah nombor. Saya salah sebut nombor maknanya. Mungkin ada yang ada hubungi saya, dia kata, "Tok, salah nombor tu." Betul. Saya tersalah sebut. Jadi saya minta maaf lah. Maklum sajalah, Datuk Tua ni kadang-kadang tersasul. Nombor telefon Azhar 011 330 41241. 011 330 41241. Dalam perniagaan ini, pertama sekali jangan lupa buku-buku yang saya tulis. Siapa nak cari buku tu, jumpalah dengan anak anda saya, Azhar, buku Rahsia yang Terpendam, cerita pasal Tengku Razali. Kita hari ini pun dengar macam-macam orang bercakap pasal Tengku Razali. Begitu juga dengan diary Allahyarham Datuk Harun Idris, yang mengakhiri karier politiknya dan disumbatkan penjara hanya kerana fitnah sesama manusia. Jadi buku Rahsia dari Penjara itu boleh hubungi Azhar. Bersama juga dengan Azhar adalah kuih-kuih. Banyak kuih. Kuih yang paling sedap saya katakan adalah bahulu berdal. Bahulu berdal ni orang Perak. Negeri lain tak ada. Cuma negeri Perak saja. Dulu kalau orang nak kahwin, nak bertunang tu, bahulu berdal itu adalah sebahagian daripada dia punya bahan ataupun hantaran. Sedap kuih tu. Ada yang gunakan daun pandan ataupun orang Perak kata angkak berwarna merah. Jadi tiada campuran kimia yang lain. Iaitu susunya ada, santannya ada kacang dalam tu. Kemudian ada pula dia punya halwa dalam tu. Sedap. Iaitu bahulu berdal. Dan juga rendang tok. Orang Perak ni pun rendang tok. Jadi kalau rendang tok ni, cuma saya kata nak bahulu berdal ataupun rendang tok, nak order dengan Azhar kena 2 hari. 011 330 41241 bersama-sama dengan kepelbagaian keripik. Ada keripik bawang putih, peria, terung, halia, dan yang paling sedap saya kata adalah tempe salted egg. Tempe salted egg ni, itulah saya katakan itu telur masin. Hubungi Azhar 011 330 41241. Dan bagi mereka yang tinggal di persekitaran kawasan Petaling Jaya, Taman Tun, PJ, sahabat kita yang berniaga. Saya tadi ada seorang berhubungan saya, dia kata, "Tok, saya nak iklankan saya punya e-printing." Saya kata boleh, tapi tak bagi tahu kat saya. Saya kata jangan bagi pada saya gambar, sebab saya tak boleh nak siarkan gambar. Berikan nama, nombor telefon dan apa jenis perniagaannya. Dia adalah antara sahabat kita yang itu OKU. Penglihatannya bertambah kabur sebab ini penyakit keturunan katanya. Tapi tak apalah, kalau dia hantar nanti saya akan wawarkan untuk saudara. Begitu juga dengan Papa JS Grill yang tinggal di Taman Tun, Kota Damansara, PJ. Dia boleh berhubung dengan 018
9194985 itu Puan Rania, ataupun 018-251-251-5705 Saudara Azroy. Jadi Sabah tadi tengok live mana Ustaz. Ya. Jadi sebab burger katanya dia masak sendiri di rumah, dia tak ada gerai, tapi dia akan hantar, suami isteri dia akan hantar ke rumah di sekitar kawasan Taman Tun, Petaling Jaya dan juga di Kota Damansara. Dan jangan lupa produk ini yang saya minum, memang dah 3 hari saya minum. Pertama sekali, selalunya saya susah nak tidur. Bila saya minum susu C2 Joy ni, nampak gaya mudah tidur. Jadi tak adalah nak tunggu sampai pukul 3-4 pagi. Pukul 2.30 dah kelena. Badan pula rasa segar bangun pagi. Tapi katanya boleh nampak awet muda. Tak tahulah saudara lihat saya ni awet muda ke. Jadi saudara boleh menghubungi produk daripada Azhar Aziz Zainal. Dia daripada Perlis, Bukit Indra Kayangan, daripada Berseri. Ini produk ni keluaran Ogabio Manufacturing. Semua ada, dia punya halal ada, dia punya mesti semua ada telah pun disaring oleh pihak berkuasa. Ni susunya iaitu C2 Joy, susu kolostrum. Saudara boleh berhubung dengan Saudara Azarizan 010-4355-484 010-4355-484 ataupun Saudara Mus 09-835-6690. Itu untuk mereka yang berada di Sabah dan Sarawak. Dan hari ini atas meja saya ni banyak mantap cucu saya. Hari ini banyak buah-buahan daripada Kizinis Fruits. Ya, pemekal. Dia ada kiwi daripada New Zealand. Yang ini yang saya heran, ya, rupanya ada apple strawberry. Rasanya rangup, manis, sedap. Saya tak pernah jumpa pun semua hidup saya setua saya ni, rupanya ada. Jadi ada buah anggur, buah-buah semua fresh. Buahnya adalah kualitinya AAA, kualiti tertinggi dan harganya murah. Bukan harga di supermarket, bukan harga di kedai. Ya, saudara boleh hubungi Syauqi itu di nombor telefon 012 3575 703. 012 3575 703. Ini untuk mereka yang di sekitar Lembah Kelang. Di luar kawasan Lembah Kelang itu, hubungilah beliau macam mana cara nak jadi ejen dan sebagainya. Sebab banyak, ada buah special strawberry, ada apple, ada buah kiwi, sanggul ada, segalanya buah-buahan ada import dari luar negeri, ya. Banyak buahnya. Saudara boleh hubungi. Apa salahnya kita berniaga? Itu setakat ini e-commerce. Usai e-commerce, kita masuk hari ini. Saya nak mengucapkan kepada saudara semua, selamat Hari Lelaki Sedunia. Kita orang lelaki-lelaki mari minum susu. Baru jadi lelaki. Minum susu C2 Joy. Dan tapi peliknya Zuraidah pula kata hari ini juga adalah Hari Tandas Sedunia. Jadi rupanya Hari Lelaki Sedunia ini bersama dengan Hari Tandas Sedunia. Tak tahulah, mungkin Zuraidah teringat Saudara Azmin kan, maknanya bila teringat tandas. Saya teringat tandas tu, teringat gambar-gambar dulu tu. Tak tahulah saya apa tujuannya. Dia mengatakan dia mewar-warkan Hari Tandas Sedunia. Aduhai. Sedangkan hari ini adalah Hari Lelaki Sedunia. Jadi kerana itu kita bacalah pantun kiriman Pak Nazil dari Perlis. Saya petik dua rakaat pantunnya. Itu pertama sekali dia kata, ayam katik harga 100, Encik David duduk menggalas. Orang politik mengukuh status bermodal dengan COVID-19. Sedap pantun Pak Nazil ni, begitu beliau prihatin. Ayam katik itu ayam yang kecil macam yang serama. Kemudian dia kata orang politik ni mengukuh dia punya status, mempertahankan kedudukannya dengan alasan COVID-19. Pantun kedua dia kata, cantik rupa jalan berlenggang, berkaca mata berkain cindai. Pemimpin terlupa akidah dipegang, menumpang takhta iman digadai. Ini beliau marah sebenarnya. Jadi dia kata pemimpin ni terlupa tentang akidah yang dipegang. Kerana dia menumpang pada takhta, dia sanggup meninggalkan ataupun menggadaikan keimanannya. Itu kiriman Pak Nazil. Hari ini kita akan bercakap, malam ini adalah suara rakyat kuasa keramat.
Saya selalu menyatakan bahawa kuasa suara rakyat ialah kuasa keramat. Tapi sebelum tu banyak juga saya terima kiriman agak melucukan. Cucu-cucu saya ni banyak sembang rupanya kat sana tu ya. Pelan-pelan lah. Aki tengah cakap dengan ni kawan-kawan Aki ni. Okey, kawan-kawan boleh dengar ya. Okey. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP rupanya dah bukan jadi KWSP, bukan kumpulan wang simpanan pekerja, tetapi keluar wang sendiri payah. Jadi keluar wang sendiri je payah. Jadi dia berkata kumpulan ini kumpulan wang susah untuk pengeluarannya. Kenapa begitu jadinya? Cuma pencarum tandanya kenapa pula KWSP nak jual aset untuk top up pengeluaran akaun satu persoalan lagi. Dan semalam mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, dia geram lah tu. Saya nampak dia geram bila dia kata sejak apa yang mereka lontarkan, apa yang UMNO perjuangkan, tidak lain tidak bukanlah untuk rakyat. Dia kata kalaulah dia kata saya Menteri Kewangan, saya akan beri kata 2 kepada CEO kumpulan wang simpanan pekerja. Nak kerja ataupun nak berhenti. Kalau tak ikut cakap ini, sebab ini kehendak rakyat. So it's up to you. You nak meneruskan karier you sebagai CEO EPF, you kena selesaikan masalah rakyat ni. Tidak, pintu terbuka luas. Sila keluar daripada pejabat EPF. Sepatutnya CEO sebab tuntutan yang dinyatakan sejak awal, sejak Tengku Zafrul, Tengku Aziz membentangkan bajet, UMNO berkali-kali menyatakan soal kumpulan wang simpanan pekerja. Semalam bincang, tapi belum ada sesuatu yang tuntas lagi. Nak tunggu lagi. Sampai bila? Kemudian ada pula lagi bahawa ada syarat. Susah sangat. Saya pun hairan kenapalah sesuatu yang berkait dengan rakyat ni susah sangat. Macam-macam syarat. Mereka yang berada di anjung kuasa ni tak terfikir langsung. Apakah tentang retihan rakyat ini? Mereka cuma sekadar pekak kuali. Tahu tak pekak kuali? Kuali tu ada telinga 2. Tapi pekak tak mendengar. Apakah perlu kita cari senduk sikit ketuk kepala dia? Ini masalah sebenarnya. Saya dah bosanlah dengan sikap mereka-mereka yang berada di anjung kuasa yang tidak mau mendengar suara rakyat. Sebab itu saya katakan sudah sampai masanya pimpinan hari ini mesti berusaha supaya diadakan satu forensic account. Forensic auditing account. Mesti disiasat tentang kedudukan kewangan kumpulan wang simpanan pekerja. Ke mana wang itu pergi? Sebab wang itu banyak terkumpul, bukan sikit. Di mana ada wang yang terhimpun, di situ adalah syaitan. Mata-mata mereka dikalabui oleh perasaan. Banyak mereka melakukan pelaburan. Apakah pelaburan itu benar? Apakah pelaburan itu yang ada menguntungkan poket mereka? Sehingga sekarang ni wang itu tak boleh nak dicairkan. Sebab Datuk Seri Najib dah kata, dia kata apa masalahnya? Ambillah segala bon-bon yang kita beli daripada kerajaan itu, letaklah kepada bank negara. So bank negara akan membeli bon-bon itu, keluarlah wang untuk membayar. Bukan banyak pun, 40 bilion aja. Daripada 950 bilion, hampir 1 trilion. Tak payah nak cetak macam Mak Jogan tu. Bukan nak cetak duit macam duit Cina mati tu. Bukan kita nak cetak macam kita nak cetak duit zaman Jepun. Kadang-kadang saya tak tahulah. Mereka langsung tidak memikirkan. Kita merasakan, mereka mengatakan, biarlah saya akan dimarah oleh rakyat. Saya reda untuk dimarah. Saya dah katakan ini bukan soal dimarah oleh rakyat. Soal sekarang ni, rakyat nak hidup. Anda semua ni bangang lah. Kalau saya kata begitu, orang marah. Saya kalau boleh tak nak. Tapi bila saya sebut APF ni, cepat darah saya naik. Saya minum air dululah. Saya marah kerana suara rakyat tak didengar. You tahu tak suara rakyat ini kuasa keramat? Kerajaan boleh runtuh kalau rakyat semua bangun menentang. Apakah anda mahu rakyat berkumpul di hadapan bangunan IPF? Dengarlah. Bila orang cakap, jangan fikir kamu punya kuasa sebagai CEO. Itu kuasa yang dipinjamkan untuk sementara. Besok kamu jalan kaki tepi jalan, orang ludah muka kamu. Rakyat ludah muka kamu. Kerana kamu langsung tidak perhatian pada rakyat. Ini masalahnya. Jadi, dia orang selama ni, dia beli saham ni, beli property, ataupun hartanah di luar negara.
Memang tak boleh. Tapi masalah kita sekarang ini adalah tentang wang ataupun aset yang berupa bond jualkan kepada kerajaan dan negara. Itu saja. Bagi pada, dan bukan minta 60,000, 50,000. Ambil data, big data, semua pelabur-pelabur ataupun penyimpan-penyimpan dalam akaun kumpulan wang simpanan pekerja. Di akaun satu, mereka yang ada lebih daripada 20,000 bagi 10,000. Full stop. Kalau wang mereka ada 10,000 atau 15,000, bagi 5,000. Secara pukak, secara sebiji. Bukan bulanan. Macam saya kata, kalau bagi 500, dulu kita ada duit. Sekeping 500, sekeping 1,000. Tak sampai pun sekeping duit 1,000 dulu. Itu masalah sekarang ni. Jadi, saya tak tahulah. Sebab itu, berhati-hati. Sebab sekarang ni, daripada jumlah 220 orang, 22 ahli parlimen, dah hilang 2. Ini yang dia tengah takut sekarang ni. Sebab di Dewan Rakyat sebentar tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Ahli Parlimen Bagan Datuk, dia telah pun bersetuju supaya usul undi percaya kepada PM dibentangkan. Banyak orang tanya saya, apa maksud undi kepercayaan ini? Kita nak tahu apakah Perdana Menteri benar-benar mendapat kepercayaan di kalangan 222 orang ahli parlimen. Kalau tak ada kepercayaan, sila turun. Ini bukan soal bajet. Sebab itu, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, dia menyatakan, dia kata, terus terang, dia kata, suara rakyat adalah kuasa keramat. Suara keramat, katanya. Bahawa mereka yang berada di parlimen itu adalah manifestasi daripada kepercayaan rakyat kepada mereka untuk dilantik sebagai ahli parlimen. Dan saya cukup terkesan bila dia kata, dalam soal perjanjian, kejujuran paling utama, baik secara lisan ataupun secara bertulis. Jangan seperti telunjuk lurus kelingking berkait. Sepatutnya ahli parlimen ketereh, Tan Sri Anwar Musa, dengar, ini suara daripada Presiden anda. Jangan menegakkan benang yang basah. Anda mungkin merasakan, anda kata nak menyatukan apa semua. Dah tak boleh dah. Sekarang, suasana sekarang ni dah tak boleh. Sebab nak bersatu dengan macam mana kalau mereka besar kepala. Orang bersatu ni menyinggung kita. Tan Sri Anwar Musa bolehlah tahan, anda seorang. Tapi bagaimana dia akan umbi? Akar umbi tak boleh terima bila mereka terasa diri mereka dihina. Apabila mereka disinggul oleh orang-orang daripada Parti Peribumi Bersatu. Apa kata Ketua Pemuda Bersatu? Anda memekakkan telinga anda kerana anda sedap duduk sebagai menteri. Tentulah anda akan menyokong Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri datang daripada Bersatu. Sebab itu, cuba hayati ucapan minit-minit terakhir Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata dalam politik harus ada kejujuran. Baik sebagai rakan politik ataupun atas nama dukungan. Mesti ada jujur. Dan UMNO sentiasa jujur. Kita dah melaksanakan bahawa kita jujur melantik beliau sebagai Perdana Menteri. Tetapi sebagai rakan politik juga dia harus jujur atas nama dukungan yang kita berikan. Dia kena bagi tahu ahli-ahli dia. Dia kena bagi tahu pada budak Mak Jogan Ketua Pemuda dia tu. Cukup-cukuplah kamu bergaduh dengan ahli UMNO. Dia kena bagi tahu pada ahli akar umbi. Put a ceasefire. Kalau Presiden UMNO boleh mengutarakan bahawa kita mengadakan gencatan politik, takkan dia tak boleh mengadakan gencatan politik. Sebab itu apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Anwar Musa sebentar tadi yang saya dengar dalam Pumas, dalam bicara dengan siaran live UMNO, dia seolah nak menegakkan masa. Kerana dia hebat lah. Tak ke mana pun. Kalau ikut cakap dia tu hanyut ke laut kita ni. Jangan saudara berretorik. Lontaran kata-kata penuh retorika. Saya bosan dengar. Jadi saya rasa apa ni, jangan percaya dengan mana tadi. Saya minta maaf lah saudara sebab ini laju sangat. Jadi betul Datuk Mustafa, kita UMNO ni berlapang dada. Tapi setiap kali kita bersama, setiap kali itulah kita disinggul. Dan bila kita disinggul, tak ada siapa nak bela kita.
Akhirnya kita merasakan hanya kita lah harus membela diri kita. Dan bila dalam keadaan itu, Tan Sri Anwar Musa kena ingat bahawa ini akar umbi. Pemikiran akar umbi tak sama dengan pemikiran di atas. Pemikiran akar umbi adalah sekali kau buat membujur lalu meletah patah. Oh, dia kira dia saja. Orang lain apa kena belapan dada, dia sedap nak mengata kita. Itu masalahnya. Mereka bersikap macam parasit. Saya terus terang katakan alih-alih perbincangan sebab mereka adalah kalangan orang pengkhianat. Memang kita tahu kita berbaik dengan orang pengkhianat. Tetapi kita ingatkan mereka harus jujur. Sebab kita jujur. Sebab itu kata Presiden UMNO tadi, baik sebagai rakan politik atau atas nama dukungan, sama ada secara piagam, secara bertulis, atau perjanjian persefahaman, sama ada secara bertulis ataupun secara convention, sama ada secara tersurat ataupun yang tersirat. Jelas Presiden UMNO menyatakan begitu. Ni mereka yang berada di bawah pimpinan Presiden ni, kenapa tak nak ikut cakap Presiden? Kerana merasakan kamu besar, sebab kamu lebih hebat daripada Presiden, sebab Presiden bukan menteri. Maka cakap Presiden boleh dipandang sepi begitu. Sebab saya jadi marah. Presiden mengatakan penterjemahan terhadap kejujuran bukan hanya sekadar persetujuan lisan, dia kata, tetapi perlaksanaan. Jadi mereka harus melaksanakan kejujuran itu dengan jelas. Tak ada soalan mengenai siapa yang berbudi atau siapa tuan budi. Tapi bagaimana kebersamaan itu harus diterjemahkan. Kita bukan nak kata, kena budilah kami. Tak ada. Tapi mereka mengatakan kita tak kena budi. Mereka mengatakan UMNO tak sedar diri. Mereka mengatakan tanpa mereka UMNO tak akan jadi menteri. Tanpa PBM, UMNO tak akan membentuk kerajaan. Ini yang membuat orang UMNO marah. Itu yang dinyatakan oleh Presiden. Ini bukan soal siapa kena budi siapa. Tutuplah mulut, jangan lancang sangat mulut tu. Ahli UMNO pun ada maruah juga. Kita pun ada mulut juga. Kalau mereka boleh bercakap, kita juga boleh bercakap. Kalau mereka boleh menuduh kita, kita juga boleh menuduh mereka. Ini masalahnya. Kerana mereka ini sebenarnya, saya tak setuju dengan Tan Sri Anwar Musa. Kerana mereka lah pengkhianat. We have to deal with pengkhianat. Kalau kita berkawan dengan pencuri, kita bersahabat dengan pencuri, kita kena deal dengan cara pencuri. Kalau kita deal dengan orang yang mabuk todi, kita pun kena pura-pura mabuk todi. Baru selesai. Kalau kita rasa kita okey, yang mabuk todi tak tahu. Masalah sekarang ni, mereka tu yang berada di anjung kuasa sekarang ni, dah jadi menteri, dah macam mabuk todi. Mereka pula terikut dengan cara begitu. Mereka pula sekarang ni mempertahankan Parti Peribumi Bersatu. Mereka juga mempertahankan Perikatan Nasional. Ini apa benda ni? Ini yang rakyat di bawah tak boleh terima. Saya tadi terima call daripada sahabat saya, warga PAS. Dia merupakan pimpinan dalam PAS. Dia juga tak bersetuju apa yang berlaku sekarang. Dia tak bersetuju. Sebab dia kata seolah-olah tu, nampak-nampak gayanya tu, parti kita ni dah kena main ni, dia kata. Saya kata tak tahulah, Yang Muhammad. Saya tak dapat nak kata apa. Sebab hari ini pimpinan tertinggi Yang Muhammad bersama dengan PN. Yalah kita ni, macam mana kita ni? Saya kata kami warga UMNO, kita lantang bersuara. Fazil Hashim, Saudara Fazil Hashim kata apa? Semua yang dilantik jadi menteri kuat mengampu tu sampai presiden parti pun tak diindahkan. Ini yang terjadi. Dan mereka tak dapat mendengar, telinga peka. Presiden dah bagi tahu, mantan presiden dah bagi tahu. Presiden UMNO dan mantan presiden UMNO menyuarakan apalah yang diperjuangkan oleh UMNO. Perjuangan UMNO tak lain dan tak bukan adalah untuk rakyat. Suara kita, suara rakyat. Kita menyantuni kehendak rakyat. Jadi sebab itu, bila kita katakan dalam keadaan begini, bajet boleh diluluskan dengan syarat. Penuhi kehendak rakyat. Penuhi tuntutan rakyat. Kalau bajet itu untuk rakyat, memanglah UMNO akan sokong. Tapi apa berlaku? Pengurusi backbencher Datuk Saidan Kasim, dia pula boleh kata kalau siapa tak undi bajet ni adalah pengkhianat. Saya dengar begitu, bertensing telinga saya. Pagi-pagi tadi dia ada bercakap apa ini di parlimen. Kalau mereka tak menyokong bajet, mereka tergolong sebagai pengkhianat. Siapa yang khianat? Kalau pimpinan mengkhianati rakyat, takkan kita nak sokong. Hari ini terbukti seolah-olah pimpinan mengkhianati rakyat. Kerana suara rakyat tidak didengar. Keramatnya suara rakyat ini menghantar mereka di parlimen. Ini keadaannya.
Memanglah presiden tak boleh ambil tindakan disiplin, buang semua, tak boleh, sebab ada UMNO, ada caranya, tersusunnya. Tetapi mereka kena hayatilah. Hormatlah presiden. Saudara Mak Yazid, apa kata saudara Mak Yazid? Sorry lah, saya dah serik nak undi mana-mana parti sejak arwah Tok Guru ni Aziz dah tak ada. Saya rasa pun begitu keadaannya. Saya pun rasa keadaannya sekarang ni rakyat di bawah dah tak boleh terima. Sebab itu, apa yang dilantarkan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi, dia kata, pemimpin semestinya ikhlas dan jujur. Kerana rakyat mengharap sesuatu yang terbaik untuk mereka. Jadi kerana itu, rakyat mesti diberikan keutamaan. Kena ingat, Parlimen merupakan pentas terbaik untuk negara ini berada dalam situasi yang stabil. Apa-apa sahaja diputuskan oleh Parlimen itu adalah untuk rakyat. Kalau setiap keputusan yang dibuat melalui Parlimen itu untuk rakyat, pasti negara akan stabil. Pasti kita hidup harmonis. Ini kenyataan daripada Presiden UMNO. Dia kata, pemimpin semestinya ikhlas dan jujur. Kerana rakyat amat mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Rakyat mesti diberikan keutamaan. Dan Parlimen merupakan pentas politik untuk negara ini berada dalam situasi yang stabil. Sama ada terdapat usul undi percaya atau tidak, atau sebaliknya, ia hendaklah diuji di Dewan Mulia ini. Itu kenyataan Presiden. Dia bukan bercakap bahawa dia tak sokong dan tidak. Dia bagi tahu pada ahli-ahli dia. Dan kamu sebagai ahli Parlimen yang mewakili parti UMNO, kalau bapa dah cakap begitu, yang kamu nak langgar apa hal? Yang kamu nak tuduh bapa kamu khianat. Ini yang saya kata mangkuk punya wakil rakyat. Tak undi apa bajet, khianat. Bapa kamu dah bagi tahu. Datuk Seri Najib dah bagi tahu, Datuk Zahid dah bagi tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bagi tahu, sebagian besar ahli Parlimen dah bagi tahu, kami akan undi bajet ini dengan syarat. Bukan syarat pemenangan Puteri Gunung Ledang. Tidak. Syaratnya untuk rakyat. Bukan nak bina jambatan emas. Nak bina jambatan, kena tanya Tan Sri Anwar Musa, dah siap ke tak siap? Jambatan yang jalankan nak buat di Labuan, itu masalah dia. Yang kita nak sekarang ini tuntutan rakyat. Saudara Baba Hamdan, arah tu dah nyanyuk, lupa diri. Saya tak mau menyentuh soal peribadi. Tapi kalau memancing perasaan nanti, saya padal peribadi nanti. Bukan kita tak tahu banyak cerita. Soalnya sekarang ni, Azrul Shah, MP Arau, rakyat Perlis perlukan duit. Dia sedar ke? Dia memanglah kaya raya. Rakyat yang dia wakili. Walaupun Perlis tak ada COVID sekarang ni. Walaupun Perlis ni boleh lihatkan bebas daripada COVID. Tetapi mereka terkesan akibat daripada COVID-19. Akibat daripada keruntuhan ekonomi dunia. Jadi, waktu sekarang ni, yang rakyat tuntut, dua. Yang UMNO tuntut untuk rakyat. Pertama sekali, sistem moratorium. Dengar apa kata Dr. Zahid Hamidi. Beliau membela pemandu teksi. Beliau membela pemandu bas. Beliau membela pemandu lori. Beliau membela warga pelajar-pelajar. Kerajaan kena turunkan yuran. Kerajaan kena fikirkan yang terbaik untuk pelajar. Sebab bagi Presiden UMNO, pelajar yang berada di pusat pengajian tinggi adalah aset masa depan negara. Jadi jangan kerana terkesan oleh ekonomi ini, maka kita melupakan aset kita. Sebab itu beliau menuntut Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi. Tentulah dia dah bercakap dengan ketua wanita dia. Saya yakin. Tetapi kalau tak ada bajet, duit tak ada, nak buat macam mana? Jadi bajet itu, uang itu hendaklah disalurkan, dikumpulkan untuk pendidikan, diberi keutamaan. Bukan tubuhkan jasa bagi sampai 81 juta. Bukan tubuh untuk NGO bagi 8 juta dan sebagainya. Bukan kita membuat. Rakyat tak nak tahu. Berkali-kali saya katakan, rakyat tidak mahu ambil peduli soal kau nak bagi 2 bilion ke 3 bilion ke 40 bilion. Itu kau punya hal. Yang rakyat tak, mana kami punya 10,000 daripada EPF, kumpulan wang simpanan pekerja, duit kami. Itu yang rakyat nak. Yang kedua, tolong kami. Bagi tahu dekat bank. Sebab kamu punya kuasa. Kamu yang meluluskan lesen bank. Kamu yang meluluskan lesen-lesen syarikat kewangan berlesen. Kamu yang meluluskan. Bagi tahu mereka untuk sepanjang COVID ini,
You all juga kena berkorban, jangan tuntut dari mereka. Sehinggalah ekonomi kembali pulih. Itu saja yang nak. Itu yang disuarakan oleh Presiden UMNO yang begitu prihatin terhadap masalah rakyat. Sebab itu saya katakan berkali-kali, UMNO parti perjuangan. Perjuangan UMNO jelas. Kita bukan berjuang untuk mengejar jawatan. Kita bukan nak jadi Perdana Menteri. Kita bukan nak jadi Timbalan Perdana Menteri. Kita menghantar mereka jadi menteri, jadilah kamu jadi menteri. Tapi takbirlah negara dengan baik. Tapi kalau kamu tak boleh mentadbir dengan baik, kamu nak membodek Perdana Menteri, itu masalah kamu. Tapi UMNO tidak akan redha. Sebab kita tidak mahu lagi kita dihukum kali kedua. Masalahnya bila menteri ni kuat membodek Perdana Menteri, akhirnya rakyat benci pada kita. Masalah sekarang ni rakyat benci pada Kerajaan Perikatan Nasional. Jangan sampai UMNO terpalit hanya kerana beberapa orang yang ada dalam kabinet. Mak Latif, Zahid dan Najib Praswah, saudara boleh tuduh lah saudara. Saya boleh tuduh. Saya tak mau cakap lah. Sebab perkara ini masih di mahkamah. Tapi mereka yang ada dalam kabinet tu bersih ke? Berkali-kali saya dah katakan, kalau polis tahan sebuah kereta ataupun motosikal, nak cari kes, mula-mula tengok tayar. Tayar botak, satu kesalahan. Suruh dia tekan brek. Brek belakang tak menyala, satu kesalahan. Buka signal, tak bagi signal, lampu signal mati, satu kesalahan. Semua menteri yang ada dalam tu juga tidak lari daripada permasalahan. Jadi saya tak boleh kata begitu. Saya tak boleh kata tiba-tiba mana buktinya. Biarlah mahkamah sedang mengadili. Apakah kita mau mendahului kerja hakim? Adakah kita hakim? Tiba-tiba kita terus jatuhkan hukuman pada satu orang. Itu tak baik. Saya menyatakan bahawa Presiden UMNO menyuarakan suara rakyat. Itu saja. Kerana beliau saat ini memimpin parti UMNO. Saudara tuduh Presiden saya, menjadi tanggungjawab saya untuk menjawab. Menjadi tanggungjawab saya to say, hey brother, shut up. Kerana beliau adalah bapa saya. Saya warga UMNO. Saya orang UMNO. Saya heran bagaimana orang UMNO yang melihat ini boleh diam kalau orang tuduh begitu. Apabila bapa kita dituduh sebagai perasuah, buktikanlah. Saudara ada bukti, sila kemukakan. Hari perbicaraan, pergilah ke mahkamah. Jangan main tuduh dari belakang. Jangan main tuduh saja. Kerana nak menegakkan benang basah tuduhan anda. Kerana anda ada agenda, anda tak suka, itu anda punya pasal lah. Saudara Abdul Jalil Makno, Mahkamah Atuk Sdn Bhd tu. Semua orang tahu masalah ini. Lentiran daripada itu. Saya kadang-kadang bukan saya tak nak layan RBB ni, saya geram kadang tu. Saya perlu menjawab. Saya bukan ahli UMNO yang bacol. Kalau orang menuduh presiden saya wajib mempertahankan. Dia hanya akan dilihat bersalah apabila mahkamah menjatuhkan hukum bersalah. Sebab itu saya tak cakap apa-apa bila mahkamah menjatuhkan hukuman kepada Datuk Najib. Saya diam. Kita menghormati sistem keadilan. Kita menghormati para hakim yang buat keputusan. Biarlah. Sebab bagi saya, tangan yang menjincang, bahu yang memikul. Sebab semua pemimpin bukan maksum. Tapi bila saudara tuduh yang bukan-bukan, buat saya menggamit emosi saya. Tapi saya nak cakap saya ni, masalah hari ini, kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, hari ini seolah-olah pekak wali. Tuli pemikirannya. Menteri-menteri kewangan masih lagi diam membisu. Saya pun tak tahu apakah Saudara Syahar. Tapi saya tahulah Saudara Syahar, beliau hanya sekadar timbalan menteri saja. Timbalan menteri kewangan boleh cakap begitu sikit lah. Tapi menteri kata no lah. Tetapi mereka yang berada dalam kabinet, takkan tak dengar masalah ini. Tiap-tiap minggu kabinet bermesyuarat. Apakah mesyuarat kabinet ini tidak disuarakan? Sepatutnya kabinet dah buat keputusan lah. Dah 3 minggu rakyat dah menjerit. Sepatutnya mesyuarat kabinet hari Rabu lepas buat satu kenyataan yang jelas. Kabinet hari ini memahami derita rakyat. Maka dengan ini kabinet mengarahkan supaya Menteri Kewangan bagi tahu pada Ketua Eksekutif kumpulan wang simpanan pekerja, dicairkan wang kumpulan wang simpanan pekerja sejumlah 42 bilion, dibayar 10,000 pada setiap pemohon. Itu dah bukan susah. Yang kamu menyusahkan apa hal?
Yang mesti bawa kena apply, ada tarikh-tarikhnya, ada waktu-waktunya, cara nak berhubung dengan apa ini Kepulauan Sebarang Pekerja ni, kena melalui apa ini online, tak boleh pergi ke pejabat. Hina ke? Yang kamu kutip duit dia setiap bulan, dia tak hina. Letakkanlah kaunter. Kemudian okey, online is online lah. Bagi mereka yang tak punya komputer, yang tak tahu nak menggunakan, macam saya ni tak tahu nak menggunakan online dan sebagainya, biarlah mereka berurusan. Sediakanlah pegawai kamu. Bukan banyak mana kerja pun sekarang ni. Itu saja, supaya mereka dapat jumpa register. Okey, saya ni akaun betul. Dalam akaun ada berapa? Ada 30 ribu. Alright. Lusa keluar cek. Itu je saya raya nak. Sebab dia orang tak ada duit dah. Hari ini pimpinan gagal menangani masalah rakyat. Sebab itu rakyat terpaksa meminta, merayu. Janganlah, ilaha illallah. Kenapalah rakyat perlu menjadi seorang pengemis? Mereka mengemis untuk duit mereka. Saya kalau boleh, saya tak nak bercakap. Tapi bila sebut EPF ni, dada saya, badan saya berpeluh, geram. Pekak badak, pekak tuli. Ada sesuatu yang baik kononnya untuk EPF. Nyatakanlah. Nak tunggu minggu depan bila menteri berjawab baru nak jadi gula-gula untuk menteri itu dilihat apa pula. Buat sekarang. Apa salahnya besok hari Jumaat, sempena hari yang bahagia, Menteri Kewangan menyatakan bahawa sekarang ni saya dah buat keputusan. Saya minta Ketua Eksekutif EPF menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Saya bagi tempoh dalam 2 hari. Sudah, maka dengan sendirinya nama dia harum. Ini sekarang dia dibenci. Saya turut bersimpati. Kesian. Kamu elok-elok dulu jadi CEO bank, dapat gaji pun puluh ribu juga, masuk gelanggang politik kena maki lah sekarang. Nah, macam mana kamu memilih? Tetapi dalam keadaan begini, ingat bahawa kamu memegang amanah rakyat. Ini Saudara Aziz Abdul Hamid. Mohon semua ahli parlimen Malaysia beri sokongan kepada pemimpin terbaik untuk rakyat Malaysia, berbilang kaum dan agama dan bangsa Sabah dan Sarawak. Itu jelas. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi dia kata, okeylah, tak ada usul undi tidak percaya. Tak apa. Tapi menjadi tanggungjawab kerajaan membawa usul ke parlimen adalah usul undi kepercayaan. Buruk sangatlah bunyi tak percaya. Okey, undi kepercayaan. Dikaji berapa ramai ahli parlimen itu yang menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu saja. Kalau dia menang-menanglah. Kalau dia disokong oleh UMNO, kalau dia yakin bahawa dia baik, dia yakin bahawa dia berjuang untuk rakyat, mesti ahli-ahli parlimen akan menyokong. Ini masalah sekarang ni, dia tahu dia dikejar oleh bayang-bayang. Tadi merupakan hari terakhir. Sebab itu saya tengok cara Syahidan Kasim bercakap tadi itu, geram hati saya. Terganggu saya sepanjang hari. Saya ingat tadi nak minum kopi dengan kawan-kawan, tak jadi. Geram, menyampah, benci saya dengan orang macam itu. Bila dia mengatakan ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional yang tidak mengundi, yang tidak menyokong bajet ini adalah pengkhianat. Siapa yang pengkhianat? Bagi saya, kamulah pengkhianat rakyat. Ahli-ahli parlimen kalau mereka tak menyokong sebab mereka tidak mau mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka oleh rakyat. Kamu yang khianat pada rakyat. Kalau kamu khianat pada rakyat, kamu tunggu masanya nanti. Rakyat akan membawa suara rakyat kuasa keramat. Kamu tunggulah nanti. Rakyat tahu nak mengajar kamu. Jangan kamu ingat, kamu sekarang ini pengurusi backbencher. Kamu juga bergelar sebagai yang berhormat. Kamu ahli parlimen, kamu ingat kekal. Jangan lupa, saudara. Jangan lupa, tidak ada yang kekal di dunia ini. Jangan mulut itu lancang sangat menuduh orang khianat. Siapa yang khianat sebenarnya? Kamu bersekongkol dengan orang yang sedang khianat sekarang ni. Kalau kamu mengatakan ahli parlimen yang tak menyokong bajet ini adalah khianat, sebenarnya kamu sedang bersekongkol dengan orang yang paling khianat dalam politik. Kamu bersekongkol dengan Azmin Ali yang khianat pada parti dia, parti PKR. Kamu bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin, orang yang khianat pada PBM dengan Dr. Mahathir. Kamu bersekongkol dengan orang UMNO yang lebih khianat, lebih hina, lebih busuk hati dia dengan mereka-mereka yang bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang meninggalkan UMNO. Ada 16 orang bersama itu. Mereka itu sah pengkhianat.
Dan kamu juga saya boleh gelarkan sebagai pengkhianat kerana kamu bersekongkol dengan mereka. Kamu mengkhianati kehendak rakyat. Kamu mengundang amarah rakyat. Kita bukan minta apa. Kita cuma satu saja. Apa yang disuarakan oleh mantan Presiden UMNO, yang disuarakan oleh Presiden UMNO, itu keputusan parti. Itu keputusan parti yang dibawa dalam mesyuarat Biro Politik, yang dibincangkan oleh Majlis Tinggi. Kamu juga duduk dalam Majlis Tinggi. Berarti kamu khianat pada keputusan Majlis Tinggi. Sebab kita letakkan syarat. Kita akan sokong kalau EPF selesai. There is no about it. Tak boleh ada toleransi. Oh, boleh undi. Tak ada. Azwan Ali. Nak saya minta maaf. Saya kadang tinggi suara saya sikit ni. Bukan pasal saya geram kalau mereka dengan sembrono aja mengata orang ni khianat, orang ni betul tak betul. Ni saudara Khairul Fansa, saudara Khairul, dia kata, Datuk, sedikit pencerahan. Arau seolah-olah menyokong bajet tanpa dipinda. Berlainan pula dengan Presiden UMNO yang menyokong bajet dengan pindaan. Benda-benda macam ini akan memberikan impak kepada persepsi rakyat kepada UMNO. Saya mengharapkan saudara saya membuat pencerahan malam-malam ini supaya jangan secara memberi persepsi yang buruk pada UMNO. Apa yang dilakukan Syahidan, dia adalah sebagai individu. Beliau hanya sekadar ahli parlimen mewakili warga Arau. Saya yakin ahli-ahli rakyat Arau juga tidak bersetuju dengan beliau. Saya yakin. Tak percaya, kumpullah dengan warga Arau. Kalau hari ini dia bertanding, ada pilihan raya di Arau, confirm tergolek dok. Tak maaf dah. Tak saya cakap banyak lah. Saudara bertanding pun boleh, saya bertanding pun boleh. Lawan dia di Arau tu confirm tergolek dok kalau perangai dia macam ni. Kalau dia tidak memperjuangkan soal rakyat. Dia kata siapa saja ahli parlimen termasuk Datuk Seri Najib dianggap pengkhianat sekiranya menolak belanjawan 2021. Menurutnya belanjawan dibentang oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz adalah yang dinantikan terutama kepada rakyat yang kehilangan pekerjaan. Apa ada jaminan dalam bajet itu pada rakyat yang dalam pekerjaan? Apa ada jaminan dalam bajet itu? Projek lebuh raya, jaminan untuk rakyat dapat kerja. Rakyat nak tahu aku nak duit aku. Lebih tak ada. Itulah jaminan untuk merangsang ekonomi. Rakyat ada 10,000, dia boleh berbelanja. Yang kamu sekarang ni berada di situ memanglah kamu sedap. Dapat gaji puluh-puluh ribu. Sebab dia kata sebab ini rakyat sedang menunggu. Anggota kerajaan menunggu supaya bajet ini diluluskan. Mereka yang dibuang kerja menunggu agar mereka diambil bekerja semula. Siapa nak ambil kerja semula? Kilang mana nak buka? Tahu ke dia ekonomi sedang merudum? Ekonomi dunia tidak bermain. Tahu ke? Jangan kena puji lah. Bajet terbaik untuk rakyat. Betul kata saya merayu. Tapi kalau tuan-tuan tak mahu terima rayuan, pulanglah. Saya baca ayat Al-Quran. Mereka kadang-kadang menjaja ayat Al-Quran. Sebab itu tadi saya malah hanya dengar pada Tan Sri Anwar Musa bercakap, saya bukanlah pakar bahasa Al-Quran, saya tak pandai bahasa Arab. Saya tahu terjemahan itu. Tan Sri Anwar juga menjaja Al-Quran. Syahidan juga menjaja Al-Quran. Cuma saya nak bertanya, kamu ni hafaz Al-Quran dekat mana? Sebab saya teringat baginda Rasulullah SAW, mahfumnya ada menyatakan akan sampai waktunya umatku di masa akan datang menjaja ayat-ayat suci Al-Quran untuk kepentingan mereka mencari kekayaan dan pangkat. Ini yang terjadi sekarang. Syabri, saya Arau tu tak study habis-habis pasal bajet. Saya rasa pun begitu. Mereka kadang-kadang, sebab itu kualiti mereka haprak. Saya melihat bahawa apa yang berlaku hari ini sesuatu yang cukup tidak menyenangkan kita. Sebab saya tengok tadi Datuk Syarif Tan Sri Syarif Samad, dia kata, saya tunggu juga mungkinkah Datuk Sri Zahid Hamidi, ini dalam entry dia tadi, Tan Sri Syarif Samad, dia kata mungkinkah tadi dia kata dia tunggu juga mungkinkah Datuk Sri Zahid Hamidi, Presiden UMNO akan menyokong saranan
Siswa Agung Barisan Nasional. Yang dilantiknya mengenai penubuhan sebuah Grand Coalition. Sebab ini bukan kali pertama ideanya. Idea ini adalah daripada Tan Sri Muhyiddin. Jadi Tan Sri Muhyiddin orang pertama yang telah membawa idea Grand Coalition ini dengan harapan UMNO akan menyertai PN. Hanya MIC saja katanya yang tertipu oleh Hamzah Zainuddin untuk menyertai PN. Tapi serta-merta menarik diri apabila mengetahui cerita sebenar mengenai pendirian UMNO. Jadi rata-rata, kata Tan Sri Syarif Samad, akar umbi UMNO menolak penyertaan dalam PN dan Majlis Tinggi turut senada. Beliau ahli Majlis Tinggi bagi UMNO kekal dalam Barisan Nasional dan mempertahankan konsep muafakat nasional. Kita mempertahankan konsep muafakat nasional. Sedara dengan saudara idea besar saya nak gabung, tak boleh. Tak boleh. Sebab yang nak diundang bersama itu adalah ulo, adalah orang yang khianat, orang yang tengah mabuk kuasa. Nak ditarik bersama macam mana? Tak boleh. Sebab itu adalah lebih baik UMNO bersama dengan PAS dalam muafakat nasional. Tapi kalau PAS juga keliru untuk bersama dengan atas pimpinannya mereka, terpulang kita berseru di peringkat bawah. Itulah usaha saya sahabat malam bersuara meminta agar akar umbi bersama-samalah kita untuk memperkukuhkan muafakat kita, memperkukuhkan permuafakatan bangsa kita untuk menjamin kuasa dan tunggak kuasa di Anjung Seri Perdana itu miliknya ditarajui oleh warga bangsa Melayu Islam. Itu matlamat kita. Come what may. Sebab mereka-mereka pekhianat ni dia sanggup dengan siapa saja. Macam mana kita letakkan kepercayaan? Parti Perubumi Bersatu ni pernah bekerjasama dengan DAP. Tak usah katalah, tak usah bagi alasan lah Tan Sri Muhyiddin tak bersama dengan DAP. Itu pembohong. Beliau menubuhkan Parti Perubumi Bersatu bersama dengan DAP. Sanggup bertanding di bawah bendera lambang PKR untuk menumbangkan UMNO. Bercakap kena ada fakta, Tan Sri Musa. Jangan you nak bercakap sembrono begitu, jangan kita lupa. Rakyat tak boleh tertipu dengan percaturan, dengan politik, dengan bahasa-bahasa yang retorik, saudara. Macam mana nak damaikan? Macam mana nak disatukan? Sebab mereka adalah pengkhianat. Kalau mereka tak khianat, mereka tak tinggalkan parti mereka. Kita pun dah berlapang dada. Warga UMNO dah terima. Kita kalah, okey, kita memperbaiki diri kita. UMNO di bawah pimpinan Dr. Zahid Hamidi waktu itu, kita mengorak langkah untuk mengukuhkan dan kita bersatu padu. Ustaz, bila ada bersama dengan rakan daripada Muafakat Nasional, bersama dengan PAS, bertambah kukuh kita lagi. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Yang Tan Sri nak gapai sana, nak gapai sini, boleh dipeluk Gunung Kinabalu. Tan Sri Musa boleh meluk. Saya ingat Gunung Bukit Merak pun saudara tak boleh pukul atau tak boleh peluk. Janganlah bercakap bahawa nak menyatukan semua bangsa untuk pastikan Melayu begini. Jangan lupa kita 22 bulan kita hilang kuasa. Ini permainan siapa? Bercaturannya siapa? Mereka yang masih ada lagi dalam Parti Perubumi Bersatu. Saudara juga mengaku saudara masih lagi dengan keterih dengan saudara Jidin apa semua. Saudara tahu. Pengkhianat Mustafa Muhammad ada di situ. Pengkhianat Hamzah ada dekat situ. Mas MRT ada dekat situ. Itu mereka. Jadi saudara nak ajak kami untuk jadi tolol macam saudara. Kami tak tolol. Bukan kerana kami ada dendam, tak ada. Kami akar umbi nak bersatu bersama kami. Cukup bagi kami. Sebab kami sudah mengalami kepedihan bagaimana parti kami dihina. Bagaimana bangsa kami dihina. Saudara mungkin tak terhina. Sebab saudara ada syarikat besar. Mungkin saudara ada pendapatan yang besar. Saudara bolehlah. Rumah saudara besar. Kereta saudara besar. Kemana-mana saudara pergi ada supir. Kami rakyat yang berjalan kaki. Kami rakyat yang naik MRT. Kami rakyat yang naik Grab. Kami rakyat yang naik bas. Kami warga UMNO yang disinggung. Saudara Baba Hamdan, yang paling bahaya pengkhianat dalam parti itu. Itu yang saya nyatakan setiap malam. Kalau begitu, okey. Saudara katakan no Anwar, no DAP. No Anwar Musa, no Syahidah Kasim. Alright. Saya rasa kalau no Anwar Musa, no Anwar Syahidah Kasim, rasanya UMNO lebih kukuh. Kita maju terus. Ayo. Bukit kan ku daki, gunung kan ku turun. Berpatah sayap, bertongkatkan paruh.
namun kutaki juga. Melayu mesti kukuh. Kita tak mau ada pengkhianat dalam UMNO. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.